Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Galak Ustaz. Seronok marhaban tiba Ustaz. Seronok saya. Kita tengah bersiaran ni Ustaz. Ya ke? Kita mula Ustaz kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasril Aswad Dan saya Nabil Ahmad. dan anda sedang menyaksikan rancangan Forum Perdana Ehwal Islam yang dibawakan khas oleh Bank Islam. Masya-Allah. Ya, dan pentingnya malam ni kita bersiaran dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, dan kita nak bawakan kepada anda sebab kita nak bawa ruh Ramadan ini, kalau boleh kita menghidupkan dengan suasana kita berada di masjid. Sebab tu saya berada di luar ni, di pekarangan ini, sebab kita nak mengajak rakan-rakan kita yang lain memenuhi setiap waktu kita dengan perkara kebaikan. Masya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Hari ini siap berapa orang Ustaz yang akan bersama-sama akan berkongsikan dengan penonton ni? Kita ada 2 tetamu istimewa. Dua tetamu. Tapi kita simpan dulu. Simpan. Sebab kita nak highlight terlebih dahulu, kita nak tunjuk dan kita nak berkongsi dengan anda tajuk kita pada malam ini. Ya, jadi kalau anda nak tahu apa tajuk malam ini, jom kita sama-sama saksikan ringkisan ini. Alhamdulillah, Ramadan milik kita. Itulah topik yang akan kita bicarakan, kita kupas bersama pada malam ini dalam pentas Forum Perdana Ehwal Islam. Sebelum kita buka gelanggang ini, mungkin anda tertanya-tanya siapakah panel yang akan bergandingan dalam forum kita pada malam ini. Saya perkenalkan kepada anda panel kita yang pertama di hujung sana, yang berusaha Ustaz Muhammad Hafiz Hanifah, seorang pendakwah yang cukup Masya Allah Tabarakallah giat dengan usaha dakwahnya dan juga madrasah tahfiznya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah Ustaz, terima kasih Ustaz malam ni. Alhamdulillah. Dapat sama-sama kita menghidupkan malam-malam di dalam bulan Ramadan ini. Al-Mubarak. Mudah-mudahan dikira juga ibadat kita dalam forum perdana ni. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Dan panel kita yang kedua, iaitu yang berusaha Tuan Haji Nur Azamir Haji alias Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudi memberikan ruang pada kami Alhamdulillah. di masjid ini untuk kita bersiaran. Ahlan wa sahlan. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan mudahlah kita ni buat di masjid dan mudah juga orang nak datang masjid. Amin. Amin. Tambah-tambah kita dalam bulan Ramadan ini. Baik. Allah. Kita nak bicara tentang Ramadan milik kita. Sebagai mukadimah ni, Ustaz Hafiz, bila sebut tentang Ramadan, sudah pasti kita akan tahu bahawa bulan ini bulan yang memberikan kita gambaran tentang 1001 keberkatan, 1001 keampunan. Sebab itu disebut sebagai Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, Syahrul Karim, bulan yang dimuliakan. Tapi di sana adakah perbezaan yang ada dengan bulan-bulan yang lain? Mungkin sedikit mukadimah daripada Fadil Ustaz, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'. Terima kasih kepada Abang Nabil kita. Alhamdulillah. Kepada Imam Besar. Alhamdulillah. Dan seterusnya kepada seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketika mana datangnya bulan Ramadan, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "Idza ja'akum Ramadan," apabila datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang syahrun mubarak, Nabi sebut, bulan yang penuh keberkatan, maka bulan ini kita kena perbanyakkan ibadah. Sebab itu bulan ini berbeza Ustaz Nabil, berbeza bulan lain. Kan? Ramai kalau orang sebutkan bulan Syawal kita beraya, bulan Ramadan kita berpuasa, kalaulah bulan Rajab yang lepas seperti kita bercucuk tanam, kita menjaganya di bulan Syaban dan hasilnya kita kutip di bulan Ramadan ini, maka sudah pasti ada beza. Kenapa? Allah sebut dalam surah Baqarah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, turun padanya Ramadan. Sebab itu bulan ini kata alim ulama menjadi sayyidus syuhur, penghulu segala bulan kerana Quran. Sebab itu siapa saja yang berkait dengan Quran dapat fadilat. Al-Quranul Karim diturunkan oleh malaikat Jibril, jadi sayyidul malaikah, penghulu malaikat. Turunnya kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi kita menjadi sayyidul anbiya wa rusul, penghulu segala nabi dan rasul. Turun bulan Ramadan, bulan yang keberkatan, iaitulah bulan yang disebutkan penghulu segala bulan. Turun pada bulan, pada malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam yang hebat. Turunnya pada bumi Mekah Madinah, maka bumi Mekah Madinah menjadi tempat yang didambakan oleh sekalian manusia. Nak cerita bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang special Ustaz. Berbanding inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra. Ada 12 bulan, tapi bulan Ramadan bulan yang dinanti-nantikan. Ibnu Rajab Al-Hambali
mengatakan salafus soleh bersedia untuk menghadapi Ramadan, berdoa menghadapinya sittata ashhur, 6 bulan. Kita Ustaz kalau nak bernikah, bukan saya lah, orang ni nak bernikah kan, orang yang nak bernikah dia bersedia. Ustaz Nabi dulu nikah berapa tahun standby kat Mesir dulu. Tak, dan saya sambung di Malaysia. Lepas habis belajar sini. Maknanya setahun juga persiapan kan. Macam saya pun begitu juga, tunang setahun. Ya Rob. Itu baru nak tunang. Tapi bayangkan Ramadan, 6 bulan persiapan nak masuk bulan Ramadan. Kita doa tak berhenti. Dalam hadis Anas bin Malik yang mana Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, untuk sampaikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berkati dan dirahmati oleh Allah bulan ini. Ya Rob, mudah-mudahan kita telah pun diberikan kesempatan berada di bulan Ramadan tahun ini dengan usia kita yang dah menjengah ke senja masing-masing lah. Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan bila Ustaz sebut tadi, ini di antara kemuliaan yang ada, mengambil kesempatan itu. Ayo sama-sama kita mengimarahkan malam-malamnya, menghidupkan malam-malamnya, dan juga menjadikan siangnya di antara ruang untuk kita bercucuk tanam dengan hasil-hasil ibadah yang sedia ada, insya-Allah. Ustaz Nur Azamir, bila sebut tentang Ramadan, ya kita tahu ini adalah bulan kemuliaan, bulan keampunan dan seumpama dengannya. Tapi dari sudut bahasa Arabnya, Ramadan ini jika tak salah saya maksudnya panas, membara dan sebagainya. Mungkin ada dari sudut istilah yang lain yang perlu kita faham dan hadam, bukan hanya sekadar kita sebut sebagai bulan ibadah, tapi ada bulan yang memberikan kepada kita makna dalam hidup ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara pengurusi, sahabat ahli panel, bila sebut tentang Ramadan artinya panas. Kan bulan-bulan nama Ramadan ini sejak zaman jahiliyah pun dah ada namanya Ramadan. Ya saya. Bila datangnya Islam ini terus dikekalkan namanya Ramadan kerana bulan yang ke-9 di bumi Arab ini memang panas. Kalau kita berpuasa, sempat pergi mengerjakan umrah pada bulan Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah, memang panas. Kalau kita tak tutup muka kita dengan apa ni, dengan apa kain serban dan sebagainya, memang rasa memang terbakar. Sebab itu bila sebut Ramadan itu maknanya panas. Bila tambah an tu Ramadan, dia akan jadi panas terik, panas menyengit, panas menggigit dan panas membara tadi. Ya Rob. Tapi bila nak dikaitkan dengan suasana ibadah yang disebut oleh Ustaz Hafiz tadi, dengan pelbagai keistimewaan yang Allah berikan, istimewakan bulan Ramadan ini. Kerana keistimewaan yang Allah beri itu kadang-kadang berkaitan dengan tempat. Ya saya. Contohnya Masjidil Haram itu digandakan amalan sampai 100,000. Allah. Berkaitan dengan masa, bulan Ramadan, bulan Zulhijjah, ataupun berkaitan dengan malam, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar. Maka bila disebutkan tentang Ramadan ini panas menggigit, maka ulama kata panas membakar itu membakar dosa. Maknanya Nabi pernah berkata, sabdanya, man qama ramadhana ataupun man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mendirikan, menegakkan, menyempurnakan berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan penuh keimanan dan keinsafan, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosanya yang telah lalu. Jadi Ramadan ini mendorong kita membakar apa itu dosa-dosa yang kita buat melalui ibadah puasa itu sendiri, ibadah-ibadah yang dituntut, yang disarankan oleh Nabi, digalakkan oleh Nabi, bermula daripada sahurnya, melengahkan sahurnya, kemudian tu menghidupkan siang dan malam Ramadan dengan ibadah, menunaikan Ramadan itu dengan keadaan apa tu iman dan wahtisaban. Dan kita takut juga kalau kita tak membakarkan dosa kita ni, maka kita akan jadi orang yang rugi. Yang kedua, Ramadan ini panasnya panas membakar semangat kita. Sebab yang Allah berikan pahala kepada kita pada bulan Ramadan ni, Masya Allah, Tabarakallah, digandakan. Bukan sedikit tetapi bertingkat-tingkat. Ya Allah. Daripada bongek sampai, daripada Jelebu sampai ke bongek, itu duit. Tapi pahala Allah Subhanahu wa taala ni sampai Allah memasukkan amalan orang yang berpuasa ni dalam syurga Ar-Rayyan. Ya Rabb. Jadi dua perkara yang kita ambil semangat, kita dah beberapa hari berlalu dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dah menikmati rasa membakarnya tadi. Jadi insya-Allah kita terus membara semangat kita, insya-Allah. Insya-Allah. Jangan sampai di awalnya rasa membara. Di tengah-tengah dah suku-suku suam suku mengeh. Akhirnya sampai padam
bara tu terus padam. Kita nak semangat yang sama seperti yang Fadil Ustaz sebut tadi. Ya. Itu dalam keadaan kita berada di minggu pertama. Tapi tuan-tuan, saya nampak tadi Wasiri ke hulu ke hilir. Tak tahu apa yang dikongsi dengan kita. Sila Was. Masya Allah Ustaz, saya tengok punyalah seronok. Ada yang kata di bulan Ramadan yang mulia ini banyak dosa-dosa dibakar. Ada juga yang mengatakan ini adalah taman-taman yang kita mengambil dia punya hasil setelah lebih setahun kita menanam pelbagai amalan-amalan kita. Baik, sekarang anda bersama saya Wasril Aswad dan kita sekarang akan kongsi sedikit sebanyak fakta-fakta di dalam bulan Ramadan ini. Antaranya, jom kita tengok. Solat sedia ada terbukti berkesan kekang penularan. Kenapa kita kongsikan bingkisan daripada coretan akhbar ini? Sebenarnya sebab kita dah berada di bulan Ramadan dan pastinya ramai di rumah sana yang rasa takut lagi sebab kita masih lagi di era pandemik. Jadi nak datang ke masjid, mungkin isteri kata, "Ya Allah bang, janganlah bang." Tapi nak bagi tahu kepada anda, ada dah satu laporan akhbar yang mengatakan sebenarnya memang dah selamat. Sebab apa? Sebab SOP yang dikenakan untuk masuk ke dalam masjid semuanya sangat berkesan. Kalau tak percaya kita boleh tanya imam masjid Tuanku Mizan sendiri, Masya Allah. Tapi selepas inilah. Dan yang kedua, ingin bertanyakan kepada anda satu soalan. Berapa kalikah kita khatam Al-Quran? Kerana apa? Selalu di bulan Ramadan inilah waktu kita akan berlumba-lumba nak khatam Al-Quran. Tapi sedikit nak berkongsikan kepada anda bahawasanya sahabat-sahabat Nabi ataupun Imam Syafi'i sendiri boleh dikatakan hafal Quran sekali sehari. Ada juga riwayat mengatakan dalam masa sebulan 60 kali sepanjang bulan Ramadan. Sebab apa kita kongsikan? Kalau benda yang baik ni kita jadikan sebagai sandaran, insya-Allah. Jadi yang paling penting sekali sebenarnya di bulan Ramadan ini kita bukan sekadar baca, tapi kita memahami inti-inti di dalam Al-Quran. Baik, itu saja. Ini baru sikit dan saya akan kembalikan kepada stage. Tapi sebelum itu, anda jangan ke mana-mana. Forum Perdana Ehwal Islam akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian yang dapat menjadi di antara sebahagian yang menjayakan Forum Perdana pada malam ini. Walau di mana juga kita berada, insya-Allah kita hidupkan malam-malam Ramadan ini dengan sesuatu yang boleh memberikan inspirasi buat kita dan juga boleh menambahkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami malam ini bersiaran dari Masjid Tuanku Mizan, Zainal Abidin Persin 3 Putrajaya, dan kita ucapkan terima kasih kepada penganjur kita iaitu Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Kami bawakan kepada anda dua panelis ini berkongsi tentang Ramadan milik kita. Ustaz Hafiz, saya nak minta pandangan Ustaz. Bila ada seorang pakar perubatan Amerika Syarikat, Dr. Alan Codd menyatakan bahawa penyelidikan dari sudut psikologi membuktikan bahawa puasa dapat mempengaruhi darjah kecerdasan seseorang. Jadi nak tanyalah Ustaz, dalam Islam ini saya yakin lebih banyak jawapannya berkenaan dengan diri kita, terutama tentang ibadat yang kita lakukan. Bukanlah bulan lain kita tak buat Ustaz, tapi bulan ni kita seolah-olah jadi lebih rajin daripada bulan lain. Di mana Swiss yang telah pun kita mulakan sehingga kita berjaya memenuhi ruang waktu di dalam bulan Ramadan ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Ustaz Nabil, imam dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, na'udzubillah minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kunci dia Ustaz. Switch yang benar. Ramai orang berpuasa tetapi puasanya sia-sia. Ya Allah. Nabi sebut akhir zaman ni ramai orang berpuasa tapi yang dia dapat hanya lapar dahaga. Ya. Ramai orang yang bangun di tengah malam solat malam tapi hanya yang dia dapat adalah penat. Sebab itu bila masuk Syawal seolah-olah tak pernah masuk Ramadan. Ya. Seperti tak pernah lalu Ramadan masuk Syawal. Syawal tu macam habis. Balas dendam Ustaz. Allah. Tudung pakai tudung lilit, buka lilit, akhirnya bungkus ikat tepi. Macam pocong berjalan. Macam-macam style fashion ada. Ya. Seolahnya kita tak pernah lalui madrasah Ramadan. Jadi switch yang sebenar adalah objektif berpuasa. La'allakum tattaqun. Kenapa kita boleh semangat dan beribadah? Sebab yang kita nak capai adalah takwa. Ya. Kita berpuasa ini untuk capai takwa. Kalau takwa kita tak capai, maka kita tak masuk
masuk madrasah Ramadan. Sebab itu tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-siyamu junnah. Dalam hadis Bukhari Muslim bahawa puasa ini adalah perisai. Dia dapat mengawal diri kita dari melakukan dosa dan maksiat. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dia syarahkan hadis ni. Bukanlah maksudnya puasa bulan Ramadan ni maknanya kita bulan-bulan lain boleh buat dosa. Tak. Tetapi bulan Ramadan lebih kuat kita untuk meninggalkan dosa. Sebab kita sedang berpuasa. Tuan-puan, kajian dibuat di barat bahawa apabila kita berpuasa, saluran darah kita mengecil secara saintifik. Asyaitanu yajri majrad dam. Syaitan dia boleh masuk saluran darah kita, menguasai manusia dan sebagainya. Tapi apabila kita puasa, syaitan susah nak ganggu kita. Sebab itu kita puasa ni kita tak suka marah. Kan kita tenang, kita pun lebih kurang kan. Tapi anak-anak ada berpuasa ustaz. Belah petang pukul 6 petang anak saya ni mula-mula lah. Ya saya. 7 tahun dulu, 7 tahun waktu dia kecil tu, dia menghafal penuh 30 hari tu. Masya Dia kata, Allah. kau kenapa 30 hari? Tapi pukul 6 petang dia buka PTS. Punyalah lama. Sampai berdarah-darah. Saya kata, bukalah. Rupanya atuk dia kauting. Dia dah kauting atuk dia. 1 hari puasa RM100. Tu dia galakkan. Jadi anak mungkin cara dia berpuasa lain. Takkanlah si bapak kita ni puasa nak dapat duit raya pula. Jadi yang kita nak dapatkan adalah takwa. Ya. Jadi itu adalah Swiss yang sebenar. Kita boleh tengok apabila kita duduk kat Mekah Madinah. Ya Subhanallah. Allah. Kita akan rasa lazatnya Ramadan. Kita nak rasa lazatnya Ramadan di Malaysia. Saya percaya ini sukar sebab bazar-bazar hari raya begitu banyak di sana sini. Wallahu a'lam Ustaz. Tapi tak apa Ustaz, insya-Allah kita harapkan mudah-mudahan kita bincang di awal Ramadan ini menyuntik kepada kita untuk mengutamakan perkara akhirat. InsyaAllah. Tapi perkara dunia pun kita tak tinggalkan. Ya, betul. Persiapan itu perlu. Apapun kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita peluang untuk kita menjayakan misi Ramadan ini dengan sempurna. Fadil Ustaz Nur Azamir. Mungkin kita nak ambil beberapa semangat lah. Bila sebut tentang Ramadan ini di awalnya kita rasa semangat dan membara itu. Tetapi mungkin bila sampai pertengahan dan di penghujung rasa macam dah malap je. Mungkin Ustaz boleh kongsi dengan kami di antara kisah-kisah. Dan mungkin nak berkongsi tentang sikap, sifat khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat apabila berada di dalam bulan Ramadan. Bagaimana baginda dengan para sahabat berjaya menghidupkan setiap hari dalam Ramadan mereka. Alhamdulillah, kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak masuk Ramadan di penghujung Syaban tu, Nabi biasanya akan memberi semangat, peringatan kepada para sahabat. Nabi kata, ya ayuhan nas qad azalakum syahrun azimun mubarakun fi. Wahai manusia, telah datang satu bulan kepada kamu yang agung, yang diberikan keberkatan kepadanya. Sebab itulah kalau kita nak tengok keberkatannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam satu meriwayatkan hadis, dia kata naumus shaim ibadah. Maknanya orang puasa kalau dia tidur ibadah. Wasamtuhu tasbih. Diamnya itu dalam keadaan tasbih. Wa du'ahu mustajabun. Doa itu mustajab. Allah. Kemudian itu dikatakan lagi wa amaluhu mudha'afun. Dan amalan-amalan dia buat itu digandakan. Sebab itulah kalau kita tengok sikap Nabi ataupun sahabat-sahabat Nabi, mereka itu bersungguh-sungguh. Itu. Sebab itulah kalau Nabi pada bulan yang lain Nabi bersedekah. Ya saya. Tetapi pada bulan Ramadan ini Nabi mempertingkatkan sedekahnya. Allahu akbar. Jadi kalau dikatakan pada bulan Ramadan ini digandakan amalan, digandakan pahala beramal, maka sikap sahabat Nabi dan Nabi itu sendiri menggandakan amalan. Sebab tu kalau kita tengok tadi Imam Syafi'i dikatakan dia dia mengkhatam Al-Quran satu hari 2 kali. Allahu akbar. Ada ulama kata sebahagiannya sahabat itu khatam Al-Quran sekali, satu hari sekali. Bayangkan kalau kita khatam Al-Quran bulan Ramadan. Ni dah masuk berapa hari ni kan? Kita dah khatam Al-Quran, maknanya dah dah 30 juzuk kali 5. Berapa tu? Masya-Allah. Kita ni kalau kita buat kesungguhan mereka ni khatam Al-Quran masa dengan keadaan lapar sekarang ni, mahu meninggal Ustaz Hafiz kan. Tetapi bagaimana mereka dapat tu kerana matlamat yang mereka nak capai ni ialah takwa. Inilah peluang dia. Dan mereka tak pasti sama ada lepas ni boleh bertemu dengan Ramadan ataupun tidak. Sebab tu dulu Ramadan yang dulu pernah kita bicarakan tajuk andainya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir.
Maksudnya apa tu? Mengajak diri kita ni supaya bersungguh-sungguh. Ya saya. Itu sikap Nabi dan sahabat. Yang keduanya tu, Ustaz Nabil, Nabi dan sahabat ini dia menggandakan usaha. Sebab itulah mereka tu biasa beribadah, wuduk mereka pada waktu subuh tu adalah wuduk pada waktu isyak. Allahu akbar. Kan? Kita disebabkan banyak makan, kejap-kejap ke tandas, kejap-kejap ke tandas. Jadi macam mana mereka dapat apa tu hati emas yang begitu dalam beribadah? Kerana mereka bersedia. Sebab itu yang dikatakan tadi Ustaz Hafiz kata, mereka bukan bersedia bukan bulan Rejab. 6 bulan sebelum tu berdoa tu, minta pada Allah, wahai Allah, janganlah kau matikan aku melainkan aku bertemu dengan Ramadan. Ya Rabb. Dan yang akhir sekali adalah hendaklah kita ni sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberi kita ni, menggunakan kita hati emas untuk menghadapi Ramadan. Sekarang ni dah minggu yang pertama nak melabuhkan tirai, dan minggu-minggu yang seterusnya kita terus konsisten sebab matlamat kita adalah takwa. Masya Allah. Wallahualam. Itulah dia kata kunci tadi ni. Kata kunci itu. Bukan kunci kereta aja. Kunci menghidupkan Ramadan. Dan kunci itu jangan sampai hilang. Kerana kunci itu insya-Allah menjadi milik kita. Wasiril, nak sambung sesuatu, silakan. Baik, tadi saya dengar ada yang kata ada kunci, ada yang kata hati emas. Masya Allah, saya antara orang memang kalau boleh nak perkara itu. Tapi di media sosial sekarang ni, di Keratan Akbar daripada keluaran bernama, ada tulis kat sini. Seperti kita tahu, Ramadan sedekah tu memang berpisah tiada. Jadi kita lihat di sini, dilarang agih makanan kepada gelandangan sepanjang Ramadan. Jadi ini menimbulkan tanda tanya, kita nak sedekah banyak tapi katanya dilarang. Sebab apa? Ada sebabnya. Dalam kita bersedekah sebolehnya, kalau jangan sampai dia menjadi pembaziran. Jadi itulah antara intipati yang ditulis di dalam artikel ini, kerana dia ada kena-mengena dengan artikel yang ini. Anda boleh lihat tak? Punyalah banyak makanan menjadi membazir. Sebab apa? Ada yang menggunakan secara individu menghantar makanan. Ada yang melalui NGO. Ada yang melalui daripada pelbagai cara. Tapi tidak disusun dengan baik. Akhirnya dia menjadi satu pembaziran. Di dalam surah Al-Isra ada menyebut, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya pembaziran itu adalah bersaudara dengan syaitan. Masya Allah. Jadi kat sini kita nak kongsi kepada anda, dalam bersedekah jangan sampai kita terpalit dengan dosa. Inilah antara cicipan daripada akhbar yang dapat kita kongsi kepada anda. Kalau nak bersedekah, bersedekah dengan cara yang betul, menggunakan platform yang betul. Anda boleh salurkan kepada, seperti anda boleh lihat tadi, boleh salurkan terus kepada 2 pusat gelandangan yang disediakan di Kota Raya Kuala Lumpur, ataupun boleh terus melalui pusat zakat, ataupun bagi yang nak wakaf boleh terus pergi dengan bank Islam pun boleh. Dalam kata lain, menggunakan platform yang betul di bulan Ramadan ini. InsyaAllah ini baru sikit, ada lagi akan mendatang sebentar lagi bersama panel-panel kita dan juga pengacara Ustaz Nabil. Anda jangan ke mana-mana. Forum Perdana Ehwal Islam akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam Forum Perdana Ehwal Islam yang kami bawakan dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Pesin 3, Putrajaya. Kita ucapkan terima kasih kepada penganjur kita iaitu Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Ramadan milik kita. Itulah tajuk yang bakal kita kongsikan dan kita kupas dengan baik. Sebabnya tuan-tuan dan puan dan juga ahli panel, bila menyebut tentang Ramadan ini, perkara yang membawa kepada kita tentang penghayatan ialah saat kita berada di dalamnya. Allah. Dan sudah pasti di penghujung Ramadan kita akan menangis secara tidak dipaksa. Dan inilah kerinduan kepada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebagai persoalan saya kepada Ustaz Hafiz, bila menyebut tentang berada di bulan Ramadan, sudah pasti kita sebagai umat Islam memburu malam Lailatul Qadar. Tapi bezanya kita, bila Ustaz Nur Azamil kata tadi, kita dengan Nabi jauh berbeza. Ya. Sebab itulah bila sebut tentang Ramadan ini, teringat saya dengan satu lagu nasyid. Ramadan, satu nasib tak serupa, peluangnya sama, nasibnya berbeza. Berbeza kita dengan mereka. Jadi Ustaz, sebelum kita jadikan ia satu perbezaan yang besar, bagaimana cara untuk kita mendekatkan diri dengan Allah dan kita beroleh malam yang dicari oleh seluruh umat Islam, iaitu malam Lailatul Qadar. Terima kasih kepada Ustaz Nabil, tuan-puan muslimin muslimat, bakal-bakal penghuni syurga Allah. Amin ya Rabb. Isteri baginda SAW Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha
mengatakan bahawa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, apabila masuk 10 malam akhir, Nabi dia buat apa? Ahyal lail, dia bangunkan malam. Wa aiqadha ahlahu, mengejutkan ahli keluarganya. Wa jadda wa shiddal mi'zar, dan mengetatkan kainnya, maka tidak bersama dengan isterinya. Mana bukan saja pagi puasa, malam pun kita kena puasa. Maknanya untuk kita mendapat kesungguhan tu, pertama ada ilmu. Jadi kita kena ulang kaji ni awal Ramadan ni, untuk capai di hujung Ramadan kita kena berilmu. Dengar forum perdana antaranya, dapat persiapan note. Ni nak hujung Ramadan ni dah sibuk. Jadi yang kedua buat apa? Shopping siap-siap. Shopping memang tak boleh tinggal, Ustaz. Orang Melayu ni kalau raya tak shopping, tak raya dia. Kan? Lagilah 2 tahun tak raya, Ustaz. Dengar cerita, insya-Allah tahun ni kita raya. Insya-Allah. Insya-Allah kan. Amin. Ya Allah, tolong ya Allah. Kan? Jadi mesti. Jadi awal-awal ni dah saya cadangan saya. Kalau saya memang saya selesaikan awal. Minggu pertama, last minggu kedua dah selesai. Zakat, apa urusan-urusan yang nak berkaitan, tiket apa nak balik kampung, selesaikan awal-awal. Sebab pada 10 malam akhir ini malam yang dinanti-nantikan. Rasulullah SAW, Allah menitis air matanya. Saya teringat Ustaz waktu dulu, 20 tahun lepas dulu kat Mesir kat dulu. Allahu Akbar. Kita berpusu-pusu, Ustaz ingat tak Masjid Amr wal As. Allah Imam. Luar biasa tuan-puan. Malam 27 Ramadan tu, asar saya sampai naik metro. Metro ni apa Ustaz? Metro Anfaq. Metro Anfaq. Ya betul. Kereta api bawah tanah tu kan. Sampai jalan raya penuh dah Zahmat. Allahu Akbar. 300 meter masjid penuh dah jalan raya. Lepas tu orang kata apa? Al-Imam Jibril. Saya, ya Allah, Imam Malaikat Jibril. Patutlah ramai kita budak baru sampai. Tak, Al-Imam ismuhu Jibril. Imam namanya Jibril kan. Punyut, saya ingat lagi malam tu saya semayang atas star. Menghadap depan tu dinding gereja, Ustaz. 29 saya datang awal. Zuhur saya sampai. Jalan ke dia. Alhamdulillah. Masuk masjid. Orang menantikan Imam Jibril ni. Sampailah ke semayang tarawih. Tengah-tengah tarawih. Bunyi macam letupan. Bum, bum, bum. Saya agak orang kena tembak. Takut gitu. Ya Allah, aku tak kahwin lagi. Allah, dulu-dulu kan. Rupanya orang jatuh pingsan. Allah. Mendengar suara Imam Jibril ni. Allahu Akbar. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan nama Allah, maka gementar hati-hati mereka. Inilah orang Mesir ni semua yang sampai pingsan. Ya Rabb. Tarawih 29 Ramadan penuh. Pingsan, Ustaz. Kita tarawih pingsan juga. Ya. Khusyuk tak bangun-bangun, Ustaz. Allah, inilah yang kita nak cuba ubah. Inilah yang kita kena cuba baiki. Kita persiapkan diri untuk menghadapi 10 malam yang terakhir. Malam khairum min alfi syahr. InsyaAllah. Amin, amin. Kalaulah 27, 29 malam-malam di negara Arab hidup, kita harapkan malam-malam kita juga 27. Bukan malam Lailatul Qamar, tapi Lailatul Qadar yang kita cari. Mudah-mudahan insya-Allah. Fadil Ustaz Nur Azamir. Ya, kita nak tengok momentum kita ni, biarlah orang kata stamina tu sama. Daripada awal kita punya semangat sampai ke penghujungnya. Tapi mungkin ada sesuatu yang boleh Ustaz kongsikan dengan kami. Sebab saya nak memetik satu kata-kata daripada Dr. Mike Faden. Dia kata puasa ini ibarat tongkat ajaib yang boleh menetralkan dan memulihkan segala jenis penyakit yang berkaitan dengan perut. Ibarat puasa itu memberikan satu kesan. Tapi kita tak sedar bahawa Ramadan juga sebenarnya memberikan kesan kepada kita dengan menetralkan balik kehidupan yang sebelum ni kita jarang pergi masjid, jarang tengok Quran. Tapi Ramadan ni rasa macam tak boleh tak baca Quran tu, rasa macam tak macam nak kena baca Quran lah. WhatsApp tak tepi dulu contoh. Jadi kita nak stamina yang sama sampai ke penghujung Ramadan. Baik, itulah kelebihan Ramadan. Allahu Akbar. Maknanya kita perlu jelas tentang kunci tadi. Pertama, matlamat. Kalau kita lari daripada matlamat, kita lupa daripada matlamat, kita leka dan lalai daripada matlamat, kita akan stamina kita tak kuat. Betul. Kan akhirnya patut mengaji, tak mengaji. Patut berzikir, tak berzikir. Allah. Makan pun banyak, lara pun banyak, TV pun banyak, apa pun banyak. Jadi kita kurang ibadat. Sedangkan
ibadah-ibadah inilah yang diperlukan oleh hati untuk kita beribadah di saat Allah membelenggu syaitan dan iblis dan menutup pintu neraka, membuka pintu syurga seluas-luasnya. Ya Rab. Inilah masanya. Kalau kita tak temui takwa dalam bulan Ramadan, kita tak tahu bulan bila kita boleh temui takwa. Sebab itu kita perlu meletakkan diri kita sentiasa berada dalam suasana ibadah di dalam bulan Ramadan ni. Itu pertama. Sebab tu kena pergi masjid. Kalau kita pergi ke masjid, kita akan baca Quran, kita solat sunat, kita selawat, kita akan berzikir dan sebagainya. Tapi kalau kita duduk dekat tempat-tempat selain daripada masjid, depan TV, maka kita tak adalah nak berzikir. Yang keduanya, untuk mengekal stamina ni, kita bersama dengan orang-orang yang beribadah. Kalau kita duduk bersama dengan orang yang leka, lara, jenis orang nak pergi shopping, nak pergi bazar, maka kita pun akan 2 kali 5 sama. Kita cari orang yang beribadah. Sebab tu orang yang beribadah dia akan tanya, dah berapa juzuk dah? Kan? Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang bazar, petang ni kita nak makan apa? Kan? Ni nak makan apa ni? Ini dah beberapa hari berlalu. Sepatutnya kita dah berapa juzuk sekarang ni? Ya Rab. Kan? Tapi kalau kita belum lagi memulakan Al-Quran kita, tak capai lagi dengan jumlah hari, sepatutnya kalau 5 hari itu kita dah 5 juzuk, tapi belum lagi, maknanya kita ada masa lagi. Masih. Sebab dimasyhurkan bahawa awalur rahmah. Kita kena kaut serahmat yang mungkin, sebab dapat rahmat inilah nanti kita akan dapat maghfirah. Amin ya Rab. Dan bila dapat maghfirah, barulah itqum minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Amin ya Allah. Itu, dan selain daripada itu, hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah. Kan, Allahumma innaka ghafurun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin. Doa, inilah doa yang disarankan oleh Nabi kepada Sayyidatina Aisyah. Bila Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, apa doa yang paling penting nak minta? Ya Rab. Minta keampunan. Kan, daripada keampunan itulah akan datangnya rahmat, kerana rahmat tidak akan datang kepada tempat hati manusia yang berdosa. Ya Rab. Jadi ingatlah bahawa ini peluang, dan kita tak tahu adakah kita boleh berjumpa dengan Ramadan pada tahun yang berikutnya. Maka inilah suatu peluang yang kita boleh beramal dengan sebaik-baik mungkin, agar nanti bila masuk bulan-bulan Syawal dan seterusnya, kita ada nilai-nilai takwa yang kita nak hidupkan dalam diri kita. Ustaz Nabil. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan peluang kita berada dalam Ramadan ini, kita boleh membentuk diri kita menjadi insan yang bertakwa, mudah-mudahan. InsyaAllah. Saya nak bagi ruang kepada Wasiril untuk berkongsi sesuatu dengan anda. Silakan Mas. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Nabil. Masya Allah, inilah antara yang luar biasa. Untuk kali ini forum perdana kita dengar 2 ustaz yang mengalunkan suara. Ya Allah, saya ingat Imam Jibril dah ada di sini. Masya Allah, ini antara orang kata anda menyaksikan forum perdana sambil anda berada di taman syurga, dan banyak yang anda dapat hanya dengan sekali tontonan forum perdana. Baik, sekarang saya ingin kongsikan kepada anda, ada nak memetik sedikit daripada Ustaz Nabil sebut tadi, di mana badan kita semakin neutralize. Betul Ustaz Nabil? Ia memang ternyata benar. Daripada jurnal yang saya baca, iaitu berkenaan Ramadan, bagaimana dia mengubah darah kita, mengubah kita punya sistem saraf dan sebagainya, dan memang terbukti banyak kesan-kesan yang positif dengan berpuasa. Dan kerana apa saya memetik daripada jurnal penulisan ini? Kerana kalau badan kita tak sihat, macam mana amal kita nak hebat? Sebab itulah pada segmen ini saya ingin kongsikan kepada anda tips-tips. Maklumlah kita dah penghujung, jadi perkongsian pun anda dapat, tips-tips penting pun anda dapat. Okey, di mana pada paparan tips ini yang berkongsikan, dalam satu hari bulan Ramadan ini, anda boleh cukupkan 8 gelas minum air. Dia memula dengan sebelum bangun sahur, selepas azan maghrib, selepas solat isyak, selepas makan, selepas solat maghrib, selepas solat tarawih, sebelum tidur, tahniah, anda cukup 8 gelas air. Ianya sangat penting. Kalau kita sihat, baru kita boleh lebih banyak amalan dan ibadah. Seterusnya ingin kongsikan kepada anda 7 amalan sunnah yang penting yang anda boleh amalkan di rumah, insya-Allah. Pertama sekali adalah bersahur. Bersahurlah kalian, kerana pada sahur itu ada keberkatan. Ini yang pertama. Yang kedua, bersedekah, memberi orang
berbuka puasa. Macam tadi, nak bersedekah pun tapi bersedekah dengan betul. Dan seterusnya memperbanyakkan doa. Nak pergi masuk tandas doa, nak pakai baju doa. Kerana apa kita kena banyak doa? Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka, doa yang tidak akan ditolak. Masya Allah, banyak lagi ingin kongsi kepada anda. Kalau anda tengok ada saling mengingati kepada kebaikan, menyegerakan berbuka dan banyak lagi. Tapi kalau anda ingin tahu dengan lebih lanjut, anda jangan ke mana-mana. Forum Perdana Ehwal Islam akan kembali sekejap saja lagi. Alhamdulillah, syukur anda masih lagi menyaksikan Forum Perdana Ehwal Islam di Taman-Taman Syurga dan pastinya banyak ilmu anda dapat. Walaupun kita dah nak sampai habis, tapi kita belum habis lagi. Ada sikit lagi Ustaz Nabil dan panel-panel kita ingin kongsi kepada anda, insya-Allah supaya boleh diamalkan sama-sama di bulan Ramadan. Jadi saya persilakan Ustaz Nabil. Baik, terima kasih Wasiril. Itulah dia, adat pertemuan akan berakhir dengan perpisahan. Tapi perpisahan kita bukan menduka citakan, tapi mudah-mudahan perpisahan kita akan meningkatkan nilai kesungguhan di bulan Ramadan. Jadi Ustaz Nur Azamir, ada nasihat mungkin, saranan mungkin sebagai ketua imam di Masjid Tunku Mizan dan juga mungkin ada sedikit kesimpulan yang nak dibuat daripada perbincangan kita pada malam ini. Baik, alhamdulillah Sanawi, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan ini bulan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang untuk kita masuk mudah syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena beramal, kerjanya sedikit, pahalanya berganda, berlipat kali ganda. Jangan sia-siakan kesempatan ini kerana kita tak tahu sama ada besok ataupun lusa kita masih hidup ataupun tidak. Maka tuai mana yang masak, mana itu pesan orang tua. Beringat selamat, lupa binasa. Jadi kalau kita tak mengambil peluang ini, kita akan rugi dan kerugian kita tidak dimaafkan oleh diri kita sendiri. Jadi imarahkanlah bulan Ramadan ini dengan ibadah, datang ke masjid, beriktikaf, jangan lupakan Al-Quran, berzikir, berselawat, berbuat baik, bersedekah banyak-banyak dan sentiasa memohon ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik dan satukan hati umat ini dengan wadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita sepanjang bulan Ramadan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi milik kita dengan apa yang kita ambil dan kita hayati serta kita amalkan dalam kehidupan. Jom di penghujung ni tuan-tuan, puan-puan, pak long, mak long, pak ngah, mak ngah, pak makcik-makcik semua duduk depan TV sambil-sambil kita tengok forum ni, kita minta Fadil Ustaz Muhammad Hafiz mengetuai pimpinan doa. Mudah-mudahan setiap doa yang kita aminkan ini mudah-mudahan Allah terima dan Allah makbulkan. Amin. Faitafadhal ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Wa ballighna lailatal qadri khairum min alfi syahr. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, yang kecil yang besar, dosa anak-anak kami, dosa ibu ayah kami dan umat Islam di dunia ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur ya Allah. Kau beri peluang kepada kami sekali lagi ya Allah, untuk bertemu Ramadan tahun ini ya Allah. Ada di kalangan ahli keluarga kami, ibu ayah kami, saudara mara kami yang telah pergi meninggalkan kami disebabkan takdir-Mu ya Allah, COVID-19 ya Allah. Mereka tidak berpeluang bertemu Ramadan tahun ini ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepada-Mu taufik dan hidayah-Mu. Berilah semangat kepada kami, umur kami yang berbaki ini ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini mampu mengubah kami ya Allah, untuk menjadi insan yang bertakwa ya Allah. Untuk kami perbanyakkan bacaan Quran. Kami mohon padamu di penghujung Ramadan tahun ini ya Allah, temukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya Allah. Allahumma Rabb
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah negara kami Malaysia tercinta, ya Allah. Jauhkanlah dari wabak penyakit bencana alam, banjir besar, ya Allah. Kau berikanlah taufik dan hidayahmu kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Jauhkanlah perbalahan dan permusuhan di kalangan kami umat Islam, ya Allah. Di bulan yang penuh barakah ini, satukanlah hati-hati kami dengan iman dan takwa, ya Allah. Selamatkanlah pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih pada Fadil Ustaz Muhammad Hafiz yang memimpin bacaan doa tadi, dan terima kasih kepada Fadil Ustaz Nur Azamir yang sudi berkongsi dengan kita saranan pandangan untuk kita menghidupkan setiap waktu di dalam bulan Ramadan. Memetik satu kata-kata daripada John F. Kennedy, seorang presiden Amerika Syarikat yang merupakan presiden yang ke-35, menyatakan bahawa the time to repair the roof is when the sun is shining. Maksudnya ialah waktu terbaik untuk membaiki atap adalah pada ketika matahari ataupun mentari menyinar dengan terang. Inilah masanya untuk kita membaiki kekurangan yang ada pada diri, menampung segala ruang-ruang lompong-lompong kosong yang ada dalam kehidupan, yang ada kesilapan, yang ada kekurangan. Ayuh sama-sama kita baiki di bulan ini. Mudah-mudahan Allah memberkati ruang kehidupan kita yang masih berbaki. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada rakan-rakan kita. Terima kasih kepada penganjur, iaitu Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Saya mewakili sahabat-sahabat saya, iaitu Fadil Tuan Wasiril dan juga Muhammad Aizat Abdul Samad selaku jurubahasa isyarat, dan juga mewakili penerbit dan seluruh kru penerbitan Forum Perdana malam ini mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam bulan Ramadan. Ramadan milik kita. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.